masalah kamera ni. Dah live dah. Okay, Assalamualaikum. Salam. Sharifah, kita dah Waalaikumsalam. live now. Hai. Waalaikumsalam. Now kita Hai tunggu Zura. Hai orang Mani. masuk. Ya. Sherry paling terang sekali ni. Aku dah lah kuning di bawah sinaran matahari. Aku dulu Kita dah live ke sekarang? Ya. Oh, Kita dah live. Okay. Dah start. So now kita tunggu partisipan. Tunggu orang masuk lah. Tetamu. Okay. Orang Korang dah masak apa hari ni? Baru kita bercakap. Hari ni rumah saya makan bubur je. Makan apa? Hari ni Bubur. bubur lambuk. Tak Nasi ada air. tak ada pucuk miding. So jadi bubur berlauk. Oh. Tapi aku tetap nasi. Ini Okay, Miho. dah ada siapa? Afika. Hai Afika. Dah ada dah. Hai Afika. Hai. Fika cepat panggil semua orang. Kenapa saya tak boleh klik Hai Razif. reply? Macam mana nak reply? Oh lah. Boleh. Oh tak boleh baca je. Hai Razif dari Kuantan. Hai Razif. Macam dari Kuantan. Kuantan kat mana? Hai orang Kuantan. Ha? Orang Taman Guru kita hujan hari ni. Baru start hujan lah. Hujan rahmat. Swipe left. Macam ni kita nak tengok semua orang ah? Nak left ke mana weh? Left ni. Kita tak tahu siapa yang masuk sebab moderator yang jaga game yang tengokkan benda tu. So nanti dah ramai. Kita tak boleh reply Tak boleh reply. Kita reply by bercakap. Oh. Nampak tak ada hai saya. Orang yang masuk pun kita tak boleh nampak Tak. Nampak kalau dia dekat atas tu Yang macam Razif sekarang. Hai Razif dari Kuantan. Komen hai tu kita nampak lah. Okay. Oh. Yang lain kita tak nampak. So kita bercakap je lah. Memang kita bercakap je. So kita Yang ramai ada ke? Ni tu buat suruh muka. Hai champion. Hai Sherry pula. Hai Shanifah, Farah. Hai. Siapa? Thank you with us sampai habis Hai tau. Farah. Hai Farah. Hai Shanifah. Hai orang Kemaman. Kita boleh tak nak rentas pergi Kemaman sekarang? Tak Tak boleh. boleh. Tarik balik. Ha? Rentas daerah tu. Rentas negeri lah. Kemaman. Macam daerah je sebelah je. Tak boleh. Dia kalau nak jumpa kita kena tangkap ke macam mana? Tak boleh lah. Kena buat surat. Tak, kita cakap Kita tak boleh balik. Akak pergi sana lepas, tak boleh balik sini. Oh. Okay lah, sabarlah. Lepas raya je lah kita pergi. Shanifah nak tumpang Porsche kuning. Tumlang. Dia typo dia. Okay, kita introduce ourselves. Hai semua, saya Marni yang tak tahu. Marni yang tak kenal lagi. Saya Marni, agency manager dengan game Khairul Azli. So hari ni kita buat 2 orang bertiga dengan our champion Kakak Rimau and Hai.
Kita punya champion juga Sherry. Champion PDA juga last year banyak juga submit new case dengan PDA. Hai. Miss Sherry. Bukan Sherry Al-Haddad. Sherry Muhammad. So hari ni kita sembang santai again pasal bisnes dan kerjaya sebagai perunding keuangan bersama Malik Wealth menggunakan platform BOSS, iaitu Business Opportunity pula. Build your own sustainable system. Okay, siapa nak mula dulu? Azura ke Sharifah? Okay, Boleh bagi je, siapa-siapa boleh. So I tanya saya bagi pada saya apa yang punya kita senior faham dulu. apa yang kita faham dengan build on sustainable system ni dengan keadaan sekarang dan untuk future, dan kepada siapa yang kita boleh bantu menggunakan platform ni. Okay. Boleh? Kak Zura dulu? Boleh. Kak Zura jawab? Ya, aku jawab dulu. Okey, Assalamualaikum. Terlebih dahulu Kak Zura kenalkan dirilah. Nama Azura binti Syamsuri. I dengan principal ni since 2016. Okey, melalui BOS. Kita di AMG semua dilahirkan daripada BOS system lah. Which is sistem ni proven lah banyak membantu kita in terms of macam mana nak buat sale, macam mana nak nak marketkan produk tu. Kan kita bukan fokus pada satu produk saja, tapi kita fokus kepada solution yang klien perlukan. Dan BOS ni sangatlah sesuai kepada orang-orang baru ataupun konsultan-konsultan baru yang join industri ni, so that dia ada clear path untuk direction untuk dia pergi ke mana. Kan? So kita tak terumbang-ambing lah, at least daripada sistem ni kita dah ada guideline yang game dah sediakan, so that kita ikut. Dan sebenarnya apa-apa pun yang kita buat diri kita sendiri kan. Kalau sebagus mana pun platform yang dah disediakan, tapi kalau kita tak guna pakai, benda tu tak menjadi juga. Tapi kita kena guna pakai dan kita guna apa juga kita kena refer balik dekat GAM, sebab sistem ni, platform ni GAM yang sediakan, so kita kena tahu macam mana nak apply dia, nak gunakan dia sebagai financial consultant. Okay. Betul tu. Okay, Sharifah ada nak add on selain daripada apa yang Kak Rimau dah sebutkan? Okay. Sebenarnya dengan BOS platform ni, kita punya introduce diri sendiri dulu. Sorry sebab tadi dah orang tak kenal siapa. Okay. Nama saya Sharifah binti Muhammad. So nama glamour Sherry. Oh gitu. Okay, so saya nak tambah sikit apa yang tadi Kak Zura cakap. BOS ni sebenarnya memang BOS platform ni memang baguslah untuk kita terutama siapa yang baru nak masuk. Sebab dia ajar daripada awal hingga kira A to Z dia ajar. So macam mana cara you mula-mula you nak jual macam mana, macam mana you nak dapat klien, semua dia ajar. Dan ditambah pula dengan leader-leader kat sini, dan paling bestnya benda ni BOS kita punya agensi ni ada dekat Kuantan. So senang sangat untuk you nak dapatkan East Coast ni. Kalau dekat Kuantan, dekat East Coast ni memang senang sangat. Okay, sementara kita dah faham tentang BOS. So what makes Kak Zura sebelum ni bekerja sebagai apa, and apa yang membuatkan Kak Zura melangkah menceburi bidang keuangan. Sama juga dengan Sharifah, boleh kita gila-gila lah cakap. Kan? Zura sebelum ni dalam industri perhotelan.
sikit dengan one of the hotel yang dekat Kuantan ni lah. First hotel tu akak dalam 6 tahun dan the second hotel, Vistana Hotel, 14 tahun akak di situ lah. Sama. Memang akak punya pekerjaan sebelum ni, experience dia semuanya finance lah, accounting and finance selama hampir 20 tahun. Dan sebenarnya macam mana akak boleh terjebak dalam industri ni, sebenarnya dalam tahun 2005 ke 2006 macam tu akak pernah ambil exam. Ada one of my friend yang introduce akak dekat industri ni, tapi dia suruh akak pergi ambil exam tanpa akak tahu apa-apa. Akak pun pergi je, ambil je, pergi je jawab exam tu, lepas tu fail. Lepas tu dah tak tahu apa-apa dah kan. Lepas tu bila dah kita dah berusia sikit, kita kerja finance dah lama, dia biasalah kadang-kadang ada challenge, stress kan. Hari-hari menghadap report, menghadap numbers kan. Dia jadi macam you rasa you nak quit dah. Macam mana cara nak quit? Lepas tu adalah one of kita punya akak punya upline sebelum ni yang bawa kita dia pergi dekat BYOP kan. BYOP dulu kita panggil BYOP. Kita pergi dekat Zenith Hotel, lepas tu akak dikenalkan dengan kita punya AM Army lah, dengan game kat situ, dan bermula dari situlah dan akak decide untuk berhenti pada, sebenarnya akak dah berhenti dan insurance pada tahun 2016. Selepas akak dah pergi BYOP, lepas tu akak resign pada bulan April 2016. Akak resign dari pekerjaan hakiki dan akak buat full time. Start April 2016. Masa decide nak resign tu, apa plan? Ada certain orang dia macam tak apalah aku resign 24 jam, ataupun ada yang dah well plan, ada yang terjah je nak resign. So akak punya masa tu apa yang akak buat? Decision tu macam mana? Dah plan awal ke apa ke? Akak ni adalah klien ke? Bukan, akak memang tak ada leads klien pun. Akak sejenis orang yang selalu kalau tengok orang, macam mana dia jadi senang kenapa dia boleh drive kereta macam tu, kenapa dia, apa kerja dia, apa dia buat. Akak selalu tertanya-tanya, soalan tu selalu bila nampak orang je, macam orang yang hebat-hebat je, selalu tertanya-tanya dekat fikiran ni, apa kerja dia kan. So bila dekat BYOP tu, kita nampak, oh sebenarnya kerja ni kerja yang sangat best kan, kerja career yang sangat bagus. So kalau orang lain boleh, kenapa I tak boleh kan. I selalu ada perception macam tu. Selalu fikir bila kita nampak orang hebat atau orang tu boleh berjaya buat sesuatu perkara, kenapa kita tak boleh kita belum try lagi kan. So kalau orang lain boleh, insyaAllah kita pun boleh. So tetapkan hati, memang I resign. Lepas tu rasanya bulan pertama tu 14 hari je I buat CWA. Lepas tu berterusan sampailah sekarang. Tapi bila kita dah nekat, bila kita dah betul-betul komit berhenti kerja, so kita kena fokuslah buat betul-betul kan. Sebab kita dah janji. Kita tak janji dengan siapa-siapa, kita dah janji dengan diri kita sendiri, betul tak? So kita sebab orang lain dia tak tahu kesusahan kita makan ke tak makan, kita sendiri kena hadap kan. So kita kena kerja sungguh-sungguh lah. Betul, agreed. Kira orang kata macam peluang kedua lah, sebab dulu dah pernah pergi exam tapi tak tahu bangkai kan. Lepas tu diberi, orang kata Allah tunjukkan sekali lagi peluang ni. Peluang ni, jadi tak pandang kiri kanan lah, decide teruskan. So Kak Zura ni, untuk pengetahuan semua, dia champion rookie nationwide masa tu. Alhamdulillah. Top 5 tak silap saya tahun 2016.
Betul. Okay. Hmm. Alhamdulillah sampai sekarang every year dia punya goal tu saya tengok dia punya progress tu sangat konsisten lah. So Sherry pun dulu bekerja. Dua-dua hari ni kita bawakan orang yang ada experience pernah bekerja. Dia yang kerja selama 20 tahun kat Zura Brown. Kita tanya pula pada Sharifah. Experience anda. Okay, saya bermula dengan part time. So permulaan dia tu bukannya terus saya pergi macam terus saya resign terus saya buat CWA. Masa tu yang membuatkan saya nekat sangat saya dah buat kerja ni sebab saya dah bosan kerja dekat developer tu. Memang bosan gila. Dahsyat ya? Dia memang bosan, memang dah tak tahu macam mana environment semua. Saya dah macam mana saya kena quit juga ni. Sebab saya rasa bila saya duduk situ, saya punya minda saya tak berkembang pun saya rasa. Saya rasa macam benda yang sama je. Walaupun yelah dah kat situ almost 6 years jugalah saya kat situ. Memanglah benda baru saya belajar tapi bila dah sampai 6 years tu benda yang sama kita buat, rasa macam ya Allah bosannya, macam tak berkembang pula. Sampai saya terfikir kalau macam ni baik aku tak payah ada degree. Sampai saya terfikir macam tu tau. Lepas tu one day tu bila kawan saya pernah tukar kerja semua, saya nekat, saya kata macam mana pun aku nak. Lepas masa tu adalah job fair dekat UTC. Saya pun pergi. Saya pergi masa tu saya cari je kerja yang sebenarnya saya memang tak suka sale. Memang saya tak suka buat sale. Saya memang elakkan sangat ambil pun. Ikhlas. Pengakuan ikhlas juga dia. Lepas tu ambil pun multimedia tau. Sebab apa? Nak bekerja dengan mesin kat belakang-belakang tu. Tak nak bekerja dengan manusia ni. Sebenarnya. Lepas tu pergi tu last kali saya pun dia pun kata pergi dekat AMG. Bila pergi tu masa tu saya ingat lagi game dia pun kata ya entertain apa tu. Masa tu Ariana yang cerita kat saya lah. Tapi sebelum tu saya pun dah tahu juga sikit sebab saya ada kenal seorang tu. Dia kerja Maybank, tiba-tiba dia berhenti. Lepas tu dia buat CWA. Saya terfikir juga, saya tertanya apa yang dia buat. Kenapa daripada Maybank dia boleh berhenti dia buat benda ni. Tapi tak tertanya dia apa yang dia buat dan kenapa dia berhenti Maybank. Memang tak ada tanya apa-apa. Lepas tu bila dah jumpa dengan Malik West ni, lepas tu saya pun tanpa ragu-ragu terus bayar. Keesokan harinya rasanya saya bayar terus register untuk ambil exam. Lepas tu masa tu part time lagi. Dah lulus tu buat part time sebabnya fikir tanggungjawab kat sana ada lagi. So settle segala benda tanggungjawab tu barulah saya resign. Lepas tu aku dah nekat lah dengan keadaan yang saya tahu benda ni kita tak ada basic kan sebab sebelum ni cek basic je, ada gaji basic, tiba-tiba tak ada. Tapi memang saya tawakal gila lah sampai saya berhenti kerja, saya tak beritahu family saya sebab tak beritahu. Dah Lepas berapa tu lama baru dapat tahu? Sebabnya macam pergi kursus, pergi training semua sampai 4 hari. Lepas tu macam masa tu ingat lagi training IA rasa 4 hari. Lepas tu dia kata cuti ke? Masa tu saya tak kerti dah nak tipu. So itu sebenarnya dah resign dah. Dah sebulan kot masa tu. Lepas tu dia diam je lah. Tak ada cakap apa lah. Betul tu. Saya pun rasa once dah ada dalam bidang ni, saya pun rasa macam dah aku dah pilih, apa yang terjadi pun hadap je. Tapi sebenarnya saya rasa seronok sebenarnya bidang ni. Tengok benda yang saya tak seronok akhirnya jadi saya punya rezeki. Macam tu lah. Betul. Sebab tak semua orang suka sales, sama juga dengan betul. Sama juga saya first buat kan tak reti. So macam tak suka macam-macam lah kan. Tapi kita dah nampak pas jalan tu, kalau saya tak kenal Khairul game saya ni, tak adalah saya kat sini. Kan sebab memang tak tahu pun pasal bisnes ni sebenarnya. Kan kalau kita tak kenal orang yang bawa kita masuk tu, kita tak terjumpa dia,
tak ada pun kita kat sini. So dulu kena cara macam tu lah, kena kenal orang baru boleh masuk. Macam sekarang boleh guna online punya platform. Sampai saya rasa macam menyesal pula rasa tak join benda ni awal-awal. Betul. Yang ini yang Sebab kita saya nak grad 2000 ni. war-warkan dekat orang luar. Kalau saya join daripada awal lah itu saya rasa macam best gila lah kot. 10 tahun yang lepas mesti saya rasa lagi masa tu kan. Dah mungkin dah jadi game dah kot. Maybe. Betul. Betul. Padahal masa tu tahun 2008 tu bukan senang kot dapat kerja, tapi tak tahulah. Betul masa tu macam ruginya tak kena awal-awal. Sampai rasa macam tu. Semua rasanya majoriti kalau tanya orang sekarang, orang muda sekarang memang tak suka kerja sales. Kan? Sebab dia rasa kerja ni kena jumpa orang. Tapi sebenarnya tapi kita kena fikirkan the other side. Kerja kita ni bukan kerja yang kita nak paksa orang, tapi kerja kita ni kita nak membantu orang. Betul tak? Betul. So kita kena tukarlah kita punya perception terhadap kerja sales tu, kita kena tukar. Betul tak? So pada orang-orang muda yang baru habis belajar, jangan rasa kerja sales ni kerja yang sangat macam tak standard, kan? Kerja yang kita bukan kerja sales yang macam jual yang pergi tutup rumah orang, tak. Kita kongsi kebaikan, kita offer solution untuk orang. So jangan habis belajar ada orang akan offer kita kerja, kan? Kita boleh create opportunity yang lebih better daripada yang kita tercari-cari. Habis belajar kita lebih baik duduk kat rumah, tak buat apa-apa, tunggu orang offer kerja. Tapi this is opportunity. Mungkin daripada apa yang kita buat hari ni, kita boleh offer pula opportunity tu pada orang lain atau kawan-kawan kita yang sedang mencari pekerjaan. Betul tak? Betul. Lagi satu nak masuk bidang ni, saya tambah sikit. Nak masuk bidang ni bukan calang-calang tau. Kalau you tak ada, tapi bagi saya lah, kita punya qualification tu penting sangat saya rasa. Tahulah rasa macam alhamdulillah juga ada degree. Kalau tak, aku tak tahulah macam mana. Gitu pula dah. Betul. Kerja ni bukan calang-calang nak masuk, bukan suka-suka, bukan senang-senang. Tambah-tambah sekarang pun dah dia guna regulation dah tightens kan. Betul. Masa in fact Kak, I very sangat-sangat salute Kak Zura ni, dia further study dalam tengah-tengah buat masuk tengah-tengah dalam kerjaya financial kewangan ni. Financial kewangan, perundingan kewangan ni, dia further study. Dia punya determination sangat kuat. So kita as maksudnya orang muda ni kena mencontohi lah sikap yang baik ni. Jangan mudah putus asa. Kan? Betul tak? Okay, so apa lagi pencapaian yang korang dapat sepanjang dalam bidang ni? Macam pagi tadi kita sama-sama masuk kursus MTC untuk upgrade ilmu, upgrade license. So itu pun dikira salah satu pencapaian terbarulah dalam masa PKP ni, boleh ambil course MTC tu, ambil course AFP. So sepanjang daripada awal sampai sekarang, apa pencapaian yang kita boleh galakkan, kita boleh share dekat viewers kita? Untuk diri akak lah kan, pencapaian yang paling akak suka ialah akak dapat tukar akak punya karakter. Kalau dulu akak kerja finance, akak ni seorang yang sangat garang. Tetapi dalam that's why hashtag akak rimau kan. Tapi dalam bila dia 100% tukar kita punya karakter diri kita sendirilah. Personality dan karakter kita sangat berbeza. Kalau dulu kita ni orang yang sangat garang, orang yang kalau boleh tak nak jumpa orang.
kan. Tapi sekarang dia sangat berbeza lah. Kita memang kerja kena jumpa orang hari-hari, kena handle orang hari-hari, kena jawab reply WhatsApp klien hari-hari kan. Kalau yang ada tanya itu dan ini. So kita kena respon kan. Lepas tu pencapaian lain dalam CWA ni terlalu banyak. For myself memang terlalu banyak daripada since bulan Kak join sampailah sekarang dah macam-macam award dah dapat kan. Dah sampai tak boleh nak list dah banyak. Alhamdulillah kan. Okay. Dan akak yang paling suka ialah lah, of course semua orang pun suka kan. Akak memang suka travel. Dan first year bila akak join principal, kalau dulu kita dikenali dengan CWA, first year akak qualify ke Prague and Budapest. Tapi masa tu akak tak pergi sebab macam baru join, lepas tu macam seorang-seorang je kan, so kita tak pergilah. Tapi tahun kedua, tahun pertama juga akak dapat pergi ke Busan. Ada Izzat Izmir tak kat dalam ni? Busan tu ada dia kat sana. Oh ya, sama. Tapi masa tu tak kenal dia. Dia pun tak kenal akak. Tapi bila dia post gambar, oh you pergi ke? Oh kita pergi sama-sama dekat sana. Inilah kesejukan sampai tak sempat nak berkenalan dengan orang. Kan. Pergi Busan, Korea. Lepas tu first trip pergi Langkawi juga. Langkawi sama dengan Afrika. Tapi yang bestnya semua trip tu free dan duduk dekat hotel-hotel yang sangat-sangat mewah. Dengan layanan yang sangat eksklusif. So kalau kita nak pergi dengan keluarkan duit sendiri, rasanya kita tak beli package yang macam tu. Kan? Betul tak? Sebab sayang tau, mahal. Kan bila kita dapat reward macam tu, kita rasa sangat-sangat berbaloi. Okay? Dan pencapaian lain macam sangat banyak lah. Lepas tu yang the bestnya, dulu kita tak tahu pun, even untuk diri kita sendiri pun kita tak buat pun perancangan kewangan. Kita tak tahu pun kepentingan untuk ada financial planning. Pun akak dulu kerja dalam accounting, tapi akak tak pernah fikir pun untuk diri akak. Akak fikir untuk company je. Betul tak? Memang kita adalah buat ni sikit-sikit kan. Tapi kita tak tahu macam mana cara yang betul. Macam mana cara yang terbaik untuk ada untuk buat financial planning. Sampailah kita masuk dalam industri ni kan. Dulu macam kita fikir key-in je keluar report dah siap kan. Tu semua untuk company. Walau banyak mana pun company untung, kita kerja teruk-teruk, company juga yang untung. Kan? Kita tahu company tu untung banyak ni, banyak tu kan. Kita tahu semua. Tapi untuk diri kita sendiri, kita macam tak sempat pun nak fikir kan. Kan? So itu satu lagi pencapaian. Dan main kutu. Kenapa main kutu tu? Main kutu? Tu keluar tu. Komen tu main kutu. Masa bekerja main kutu. Wajib. Ke tak kot, tak sempat. Wajib Wajib main kutu. Sama dulu-dulu semua main kutu kan? Betul? Hai Ariana. Hai Ariana. Baru bangun. Baru bangun ke tu apa tu? Kan? Sebab banyak sangat ilmu siang tadi absorb kan? Ya. Takut dia baru bangun. Okay, so Sharifah? Okay, macam saya kata tadi, dia betul-betul saya rasa dia the new version of saya tau. The new version of Sherry. Saya nampak perubahan itu. Betul. Sekarang pun dah rasa macam dulu Sherry malu-malu. Malu-malu kucing. Betul. Bukan malu kucing. Malu memang tak tahu tahap apa. Memang kakak dengan orang tu memang tak lah. Sampai kalau jumpa kawan-kawan semua, kawan-kawan pun cakap macam tak sangka kau macam ni. Maksudnya memang perubahan ada tu. Orang tanya. Part time okey ke? Sherry jawab part time okey ke? Ada orang tanya soalan. Okey. Siapa ni? Zurina. Intan Zurina. Okey, Intan. Intan Zurina tu akak punya kawan. Okey. Sherry jawab. Okey, saya jawab yang tu lah sebab dia merubah saya daripada
Sebelum ni memang kata nak kerja dengan mesin yang dekat belakang tabir je, tiba-tiba kerja berjumpa dengan orang dah rasa bangga tau. Sebabnya dapat tolong orang, lepas tu dapat upgrade ilmu dan bila join ni macam-macam. Sebenarnya ilmu tak cukup pun lagi. Macam-macam benda yang baru saya belajar dan setiap hari belajar benda baru. Memang rasa macam alhamdulillah juga kiranya macam kita berpeluang dulu menyambut pelajaran dekat Menara Gading gitu. Jadinya macam kita sebenarnya lebih senang untuk kita join ni. So masa buat part time sebenarnya tak adalah susah sangat. Waktu lunch tu kalau you dah kerja, Apa aktiviti dia? Kalau you kerja kan you dah ada orang yang you kenal. Macam saya dulu mungkin saya punya laki jugalah sebab saya kerja developer. So saya ramai kenal arkitek, saya kenal apa lagi ramailah saya kenal arkitek, orang ni. So first tu saya pergi kat dua orang dulu. Pergi yang orang yang kita kenal dulu. Saya pergi kat dia lunch, saya jumpa lunch hour. Tapi janganlah masa waktu kerja tu bercakap sikit, introduce sikit-sikit je lah. Awak pemalu. Itu betul. So sehari masa part time tu sehari boleh jumpa berapa orang? Sehari malam pun saya jumpa tau. Wah, Malam tu malam Baru tu, tahu kau keluar malam Right. Iya. Malam kadang-kadang pukul 8.30 saya keluar lah kalau ada orang nak jumpa. Kadang-kadang masa part time tu tak ada orang nak jumpa ni, rasa macam kenapa ni tak ada kau nak jumpa ni. Sampai ke masa tu adalah tak sihat sikit. Kerja tak nak pergi tapi aku rela pergi jumpa orang. Sampai tahap macam tu tau. Tapi memang kalau boleh nak, tapi masa part time kan, bila petang tu orang kadang-kadang dia macam saya tak larat lah tulah ni lah. So okay tak apalah, jumpa lunch hour tak sempat. Tapi cubalah hari cuti memang saya pergi, saya jumpa orang. Ambil peluang masa tu. So tak kira lah masa tu dapat besar ke kecil ke, as long as sebab sebenarnya kita nak practice satu lagi. Nak practice cara kita present. Kadang-kadang bila kawan-kawan saya tanya, okey tak cara aku terangkan, kau faham tak? So daripada situ saya dapat feedback dia. Dengan kawan-kawan lah yang kita rasa macam kalau kita salah sikit, macam okey dia faham. Dia tak adalah kata, kau ni apalah, dia tak ada kutuk kita macam tu. Maksudnya dia faham. Kita tanya kawan yang positif lah kan, kawan yang bagi yang nak ubah kita juga. Ya betul. Satu lagi kawan-kawan tu pun saya pergi orang yang saya kawan memang ramai tapi kita choose. Yelah mungkin sebab tu saya duduk asrama, saya dah tahu perangai seseorang macam mana. So saya pergi pada yang saya rasa dia tu okey. Dah sampai sekarang lah jadi saya punya klien. Memang saya pilih, saya tak pergi dalam grup kan, kita banyak grup. Sekolah tu lah, you lah ni semua-semua. Tapi saya tak pergi pada semua. Saya tak pernah iklankan dalam grup yang saya ni buat apa-apa. Saya tak pernah. Sebab saya tanya orang akan cakap, sekarang baru kau nak baik dengan kawan-kawan. Saya tak. Cuma saya pergi PM siapa yang saya rasa okey. Dan dia jadi klien saya lah. Kalau part time tu mestilah you ada kawan-kawan. Betul. So dan any question untuk orang kat sana, ada lagi nak tambah boleh je, ada masa lagi. Kita pun ada sistem macam yang Gam cakap, betul. Jangan risau. You boleh tanya hari-hari macam dulu saya semua. Saya tengah-tengah ni saya tanya je, saya punya upline saya Ariana tu, saya tanya macam-macam. Sebab kita tak close tahu, kawan-kawan. Cuba bagi tips close kawan. Syah dari close kawan-kawan. Kawan-kawan saya kita macam nak bagi idea, nak bagi macam orang terfikir kan macam boleh sebenarnya close kawan. Contoh boleh sebenarnya close saudara. So apa tips yang menjadilah. Saudara pun saya tak sangat. Biar dia tanya saya. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Masih cakap tadi Kak Zura pula. Kak Zura pula. Kak Zura macam ni. Kak Zura dia rendah tau. Kurang close kawan-kawan yang rapat. Dan rasanya kawan pun yang kawan kerja saja. Kawan-kawan rapat tu kurang. Semua 98% klien Kak Zura adalah stranger. Strangers, yes. Stranger. Betul.
Sebab Kak Surah power. akak punya style ialah redah. Betul. Akak banyak redah dan melubuk. Itu akak punya cara lah. Melubuk Lubuk. Lubuk tu yang akak suka. Dapat satu, dapat semua. Itu yang mungkin ada orang lain juga kekuatan dia macam tu. Sebab kita dalam bidang ni lain, orang lain cara dia. Ada orang by referral, ada orang apa tu FTF. FTF kan. Macam akak FTF pun buat FTF sebab tu klien akak banyak stranger. Dan macam-macam cara lah kalau korang buat dengan akak, korang tahulah cara dia macam mana kan. Saya sebenarnya Ada kita nak masuk, kalau dengan akak lah nak masuk satu tempat yang kita tak pernah masuk, macam-macam idea akan keluar. Kalau korang pernah pergi meredah dengan Kak Surah, korang akan tahulah macam mana kerja di Kita anjing kena lah. be kreatif. Kreatif thinking solution. Betul. Satu That's lagi why jangan malu. Kerja ni tak boleh malu dan tak boleh takut. Jumpa orang kena yakin je, kena cakap confident je. Walaupun pergi dekat jagai nak jumpa siapa, nak jumpa orang tu yang tengah isap rokok tu. Padahal you tak tahu pun dia siapa kan. Tanya Afika. Pernah buat je. I dengan Afika masa mula-mula dulu pergi beredah kan. Pergi beredah-redah, mana nak pergi lagi kan. Itu sampai dekat satu kawasan industri ni, kilang yang sangat besar lah dekat Gebeng tu. Kita ni nak jumpa siapa? Macam mana nak boleh lepas masuk kat dalam kan. Tiba-tiba nampak ada orang tu. Saya nak jumpa orang tu lah. Pak Gad minta nama kan. Siapa. Ada satu lagi tempat pergi-pergi anjing. Anjing tu macam nak kejar kita orang tau. aduh. Pengalaman tau, tapi benda tu sebenarnya mengajar kita jadi kita lagi berani. Kita berani. Dan satu cara lagi tak share lah dekat sini kan. Kalau orang-orang baru ni yang takut-takut, kalau you dapat masuk satu tempat tu, you walaupun manager dia invest dengan you. You dapat masuk kat satu office tu, manager dia tak invest, tapi every time you pergi, you kena say hello dekat bos dia. You tahu kali pertama dia tak invest, kali kedua dia tak invest, kali ketiga you akan dapat bos dia. Sebab dia nampak you orang yang konsisten, orang yang committed dengan kerja. You bukan orang yang main-main. Sebab tiap-tiap kali you datang, tiap-tiap kali you nak submit klien pun you pergi jumpa kan, you say hi dekat dia, maknanya you show respect. That's why lama-lama dia akan rasa I tak pernah buat lah apa yang dia orang tu buat. Kan, cuba you share sikit dengan I. Lama-lama you akan dapat bos tu. Akak macam tu lah, bukan rahsia lah. Ini sebahagian daripada cara akak lah. Every time akak masuk ke office tu, even bos akak punya klien, akak tetap pergi jumpa dia. Kira kita adab masuk dekat office orang lah. Betul. Hai Sebab Tracy. Hi Tracy. Hai Tracy. Hai Fika. Fika beredah kena kreatif betul. Kan? Dulu kita orang ni redah je. Duduk dekat pagar macam nak ni lah. Orang keluar je pagar, kita keluar pintu kereta. Tukar kan. Macam tu. Kalau tak buat macam tu, kita tak ada aktiviti tau. Tapi itulah cara dia. Bukan kita tak dapat klien. Azura, I nak invest dengan you. Tak ada. You jangan expect klien boleh buat macam tu. Orang boleh call kita macam tu je kan. Kita siapa betul tak? Kita bukan selebriti kan. Yes. Selebriti lain kan. So kita kena ada Kita tak? aktiviti. Dia kejar kita, bukan kita kejar dia. Kita kena ada aktiviti lah. Kalau hari yang kita tak ada appointment, kita kena buat aktiviti supaya kita tak, orang cakap, kita tak down kan. Satu lagi, akak punya cara, akak ni ialah morning person. Akak pukul 8 atau 8.30 akak mesti dah keluar dari rumah. Walaupun kerja ni you ada kebebasan, you tak perlu punch card, you tak perlu report dengan bos kan. Tapi akak ada disiplin diri sendiri. Disiplin, the keywords ni disiplin. Pukul 8 atau 8.30 akak keluar rumah dah. Supaya you tak rasa macam sedapnya duduk kat rumah kan.
Betul. Walaupun kerja ni nak keluar ke tak nak keluar, it's up to you sebenarnya. Betul tak? Tapi you kena disiplin. Tiap-tiap hari you mesti you dah set dekat diri you, hari ni I mesti ada buat sesuatu. Betul tak? Betul. Macam itulah. Okay, Sharifah tambah. Thank you Kak Zura, banyak sangat tips. Banyak tips daripada Kak Zura, tips betul. dan amalan, tips dan amalan kan. Sebenarnya Selain daripada ni, any amalan lain yang Kak Zura buat? Amalan nak dapat rezeki yang banyak, sentiasa macam buatkan customer rasa senang dengan kita. Okay. Apa tu amalan kalau dengan klien? Ke salah untuk diri sendiri ke? Untuk diri sendiri. Okay, selalu biasanya satu benda yang akan avoid pagi-pagi lah. Kan, kalau boleh hari kalau kita nak keluar kerja, nak pergi jumpa orang, kita jangan spoilkan mood kita. Kita kena happily keluar rumah and kita selalu niatkan mesti ada sesuatu yang kita akan bawa balik. Kan? Sama juga kalau kita pergi in the team, so kita mesti sama-sama kita at least kalau kita buka booth ke, kita pergi redah ke, mesti kalau selagi seorang tak dapat number atau tak dapat close, kita tak balik. Pernah tak I ada pengalaman dengan X line tu, kita orang pergi airport pukul 3 pagi dekat sana. You bayangkan dari rumah 3 pagi, appointment pukul 5 pagi dengan klien. Itu antara pengalaman lah kan. Mungkin you all tak teruk macam akak, mungkin akak teruk sangat pukul 5 pagi pergi jumpa orang kan dekat airport sebelum subuh. Yelah, customer nak naik kapal kan. Tapi itulah pengalaman dia. Orang tu ready nak jumpa tak masa tu? Dapat. Akak jenis kalau akak nak akak dapat. Yes. Bukanlah Betul. Benda tu. Kita affirm. Kita affirm benda tu. Pukul 3 pagi, 5 pagi ni dulu at our first kita I mau Kuantan, tapi daripada start nak buka Kuantan ni, kita datang daripada KL pukul 5 pagi bertolak daripada KL. So sampai sini pukul 7 terus pergi buat presentation roll call. Betul. Banyak pengalaman sebenarnya. Yes. Pengalaman yang mengajar kita untuk jadi lagi berani. Kita bukan buat benda yang tak baik kan. Kita buat benda yang bagus, benda yang baik. So kenapa kita nak takut, betul tak? Hi Intan. Intan ni dia Safti, akak punya downline tu. Okay, Sherry pula. Let's hear from Sherry. Apa soalan tadi? Apa dia tadi? Lupa dah juga. Apa tadi? Tips untuk close, tips untuk and your amalan hari-hari. Kau suka mengaji setiap Jumaat kan? Okay. Apa lagi amalan-amalan yang kita buat untuk mendatangkan income, hasil, nak jumpa customer rasa happy. Customer pun tengok kita rasa happy. Orang sekeliling pun rasa happy. Okay, mula-mula sekali saya ni macam dia orang semua tahu. Kawan-kawan saya, orang kat agensi semua tahu masih memang malu gila lah nak tegur-tegur orang ni. So apa yang saya buat yang first kali yang menyebabkan saya rasa saya boleh break saya punya kelemahan tu, first kali saya ikut Afiqah dengan Kak Zura. Dia orang pergi, dia orang ajar saya tukar kad dekat kedai makan. Masa tu memang masa tu tak tahu nak cakap macam mana. Memang masa tu Kak Zura dengan Afiqah lah. Okay, mula-mula saya macam biar je dia orang tengok. Tapi bila kita asyik tengok dia orang tukar kad, kita akan terasa tau macam takkanlah datang bersama. Asyik-asyik dia. Mana kita kan? Okay, so saya pun cuba beranikan diri tukar kad. So bila saya tukar tu, masa tu Kak Zura tegur saya. Lepas pada saya tukar tu dia kata, Syah, akak nampak lagi awak takut-takut lagi tukar kad. Kata memang Kak saya takut berdebar. Memang takut gila. Okay, lepas tu Afiqah pun dia adalah juga ajar macam mana
Matilah nak biasa betul. Memang takut sangat. Menggeletar tangan terus cakap lah. Tapi dalam keadaan kata-kata tu, masa tu UTC lagi, dapat ikan jerung yang besar-besar sangat tau. Sampai sekarang. Takut pun buat. Walaupun takut buat, malu pun mesti juga buat. Sebuat je. So, Break your masa fear. tu Kak Zura memang banyaklah ajar dia. Ajar cara macam mana semua. Lepas tu memang sebenarnya tips dia nak, kalau kita ni takut, kita jangan pergi dengan orang yang sama-sama yang tak berani. Kita kena pilih orang yang, kalau nak pergi seorang memang takkan jadilah. So saya akan pilih orang, bukanlah saya akan pilih, macam saya ikutlah. Kak Zura bukan Dasha, jom kita ke sini. Saya ikutlah dia pergi mana-mana. Kak Zura ni memang dia power gila bak redah. Memang dia power gila. So saya macam, yang tu ilmu tu saya tak dapat lagi. Kalau saya redah memang still lagi tak ada kekuatan lagi untuk saya masuk macam dia. Dia masuk selamba je, dia tengok. Pernah ada sekali, saya dengan dia, kita dapat nombor telefon tempat tu, dapat nombor telefon bos. Ada satu company tu. Lepas tu, saya Dia dah ketawa dah dulu. dapat nombor telefon bos. Tapi call dia tak angkat kan? Angkat kan? Betul kan? Call dia tak angkat. Lepas tu kita Google. Dapat nombor office. Lepas tu call. Lepas tu kata, Kak, kita nak cakap macam mana? Kita tukar macam tu lah. Lepas tu kata dia tengok, okey tak apa, call. Dia call terus, tak ada pun dalam dia cerita kat saya apa yang dia cakap, tapi dia cakap terus direct macam dia pernah dah ni. Dia terus cakap mana dia dah macam dia dah praktis lah apa yang nak. Saya kata, ya Allah Kak, memang selut lah macam ni memang. Kalau game meredah tu saya cakap lah, memang kita serah pada dia je lah. Okey Kak, settle. Dapat masuk. Memang dia power buat redah. So ilmu tu memang saya tak ada lagi. HR ni kita terus masuk. Betul. Terus pergi HR, terus dapat, terus memang kadang-kadang orang tengok memang dia memang power lah yang ni. Tu yang saya belajar dari dia. So daripada situ saya macam, bila saya selalu ikut dia, ikut Afika, ikut Riana, macam tengok asyik dia je yang dapat, takkanlah kita tak nak dapat kan. So macam mana saya nak grow saya punya client Client base lah. Client base saya punya income saya. Kalau saya macam tengok je orang takut semua. Sebab tu juga saya masuk kat sini pun sebenarnya saya nak grow saya punya income. Saya nak grow saya punya income. Jadi kalau saya takut-takut, buat benda saya duduk kat sini. Betul. Jadi saya pun nak tak nak kita belajar, dan ni adalah benda yang baru juga belajar online ni. Sebelum ni macam beraninya lah nak buat online, tak berani, tapi sekarang dah boleh. InsyaAllah lah nanti kita akan buat personal live ya Kak ya. Kita buat personal live. Satu lagi akan nak tekankan lah. Kita boleh tengok lah dalam industri ni kan, ataupun dalam grup kita dalam Malik Wealth ni, yang masih survive, yang masih berada ni dalam sampai hari ni ialah orang-orang yang committed ni dalam dari segi macam ni. Daripada first day kita join dulu, apa saja training, apa saja majlis-majlis ilmu yang company sediakan, kita memang akan bagi masa untuk pergi kelas. Kita jarang bagi alasan. Betul tak? Even you part time ke, apa juga kelas yang agensi buat, yang branch buat, betul, kita mesti attend. Kalau you tengok event mesti ada muka kita. Jarang tak ada muka kita, betul tak? Kan? Wanted. Benda yang membawa kita ke hari ini. Betul tak? So by the training yang kita datang ni, yang kita ikut, kita punya game punya training, so daripada situlah kita akan gain knowledge. Betul, kita macam ni kita improve macam mana cara kita nak bercakap dengan klien, improve cara macam mana kita nak present. So kita ada kalau klien tanya kita kan apa market yang bagus, so kita ada idea daripada situ, yang pada kelas yang game buat, yang branch buat, daripada situ kita ada idea untuk bagi ada soalan-soalan yang klien ataupun prospek kita tanya. Betul tak? In terms of market. Kalau dulu kita tak tahu pun apa graf dulu, lantak kau lah graf apa pun kan. Sekarang kita at least kita turun dan naik kan. So kita boleh explain, kita boleh justify. Kalau klien tanya kita, kenapa I nak invest sekarang? Kenapa I nak top up sekarang? So you ada
kita dah tahu macam mana kita nak justify. So that klien tak ada banyak soalan pun nak, okay lah I top up je, I percaya dengan you sebab you bagi I just. Betul tak? Betul. So benda tu yang kita nak berjaya, kita kena korbankan masa kita. Kan? Akak ni macam dah berusia sikit daripada orang lain, tapi akak keep macam disiplin pergi training, pergi kelas. Sebab akak tahu daripada kelas-kelas ni nanti akak akan belajar dan akak boleh share more ilmu dengan orang-orang kat luar sana. Betul. Betul, sebab sekarang sebab kita dah nak lagi 20 minit. Nak habis dah sikit lagi. Dalam 5-10 minit. So in terms of recruitment tadi dengan klien, masing-masing kita ada cara kita dah share dengan pendengar di luar sana. Untuk recruitment kan, kita ada go global, betul tak? Instead of orang yang sekarang ni mencari kerja pun boleh join, dan orang-orang konsultan daripada luar, konsultan insurance yang daripada company lain pun boleh join kita, sebab kita ada program go global dengan principal. So kalau nak tahu lebih pasal go global tu, kena PM kami lah. Kan? Betul. Betul. So lagi apa Sherry nak tambah? Okay. Kak Ala superwoman. Kak Ala pun superwoman juga. Kak Ala ni memang power dia Wonder Woman. Kak Ala ni lagi power ni. Hai Kak Ala. Kak Ala, kita sekarang baru nak buat MDRT, dia daripada 2007 tu dia dah MDRT dah. Masa tu start unit trust dia dah MDRT dah. Saya masih Congrats Kak Ala. So, kalau tahu terus jumpa je. Buat je benda ni awal. Apa, kita ikut Kak Ala punya ni. Kita ambil Kak Ala punya aura hebat dia. Yes. So sebab macam bila kita dah lama dalam bidang ni, so memang kita perlukan support dengan, kita kena share kita punya experience dengan team, dengan orang-orang kat luar supaya kita bersatu. Kan, nak berjaya kita berjaya sama-sama. Betul. So any ada soalan? Tak ada, sebab ada orang tak tanya soalan pula hari ni ya. Tanyalah soalan. Apakah future, sekarang PKP, apakah future plan, apakah future goal dalam tahun 2020 ni? Nak capai apa? Nak mengekalkan apa kita punya ni lah, goal 2020. 2020. Okay. Syah jawab dulu lah. Kalau ikutkan semua benda, ialah kita bab kata game, tahun ni tahun untuk kita survive. Memang kita kena survive gila. Saya pun tak tahu sebab ini first time saya menghadapi situasi macam ni. Macam game saya dah berapa cycle dah. So saya first time, tapi dia kata kalau kau survive, you memang okay, you hebat lah. So dalam masa keadaan macam ni pun still lagi, macam Kak Zura cakap tadi, kita still juga message klien semua sebab kita punya niat kita yang first tu kita nak menolong orang. So once kita dah macam tu, kita buat je lah walau apa keadaan sekalipun. Tapi maknanya kita terus berkhidmat untuk diorang. Dalam masa yang sama kita upgrade kita punya pengetahuan lah, knowledge kita lah. Dan apa lagi? Kalau teruskan boleh banyak capai. Terus perjuangan semestinya lah. Business model kita tu mungkinlah berbeza sikit. Tapi kita tetap benda yang dalam ni lah, dalam bidang financial jugalah. Okay, Kak Zura. Thank you Sherry. Okay, 2020 ni rasanya semua orang pun ada challenges kan, dengan kita punya PKP ni kan, dengan COVID-19 punya isu. Rasanya semua orang pun ada challenge, tapi macam mana kita handle challenge kan, macam mana kita handle diri kita, macam mana kita handle the challenges yang kita hadap ni. Pada akak
Tak apa, kita boleh add value pada klien kita. Kita kena, kita pun kena belajar benda baru. Betul tak? Kalau dulu kita asyik offer unit trust je, so kita kena offer another solution. Kita add value kepada klien kita. Kan? Macam akak dah cuba kembangkan sikit sayap akak kepada corporate punya takaful. Kan? So akak rasa akak nak fokus more on that one. Kan? So sebab banyak lagi company dekat luar sana yang perlukan kita untuk bagi khidmat kat dia orang. Offer dia kita punya services Wealth dekat solution, company yes. dia orang. Ya, banyak perkara yang kita boleh offer sebenarnya. Jangan kita je yang kita ni asyik-asyik unit trust je yang kita fokus kan. Sebenarnya ada solution-solution lain yang kita boleh offer dekat dia orang. Dan untuk berjaya untuk fight seperti tahun-tahun lepas tu dia macam agak challenging kan, tapi kita kena handle. Tak boleh jumpa klien, ada teknologi yang kita boleh call klien kan, boleh post macam ramai yang dah buat dah post form bagi dekat klien kan. Ada form yang dah jadi renyuk, tengok kat Hamiza dia ayat. Nampak tak dia punya kesungguhan tu kan. Kalau orang hebat, siapa terfikir boleh ayat, langus. Form tu kena 2 kali pula kena pergi post, betul tak? Tapi kita kena itulah, kita kena handle challenges yang kita kena kuat, kita kena strong. Kita tak boleh lah keadaan macam ni, kita pun alah dah PKP, kita pun fikirkan diri lah kan. Tak ada submission, tak call klien, tak tanya khabar klien. So akak still tanya khabar klien, akak still offer dia nak top up ke tak top up ke kan. So dari situ dia tahu yang you masih wow, ada 6 agensi dalam masa dekat. Wow, ini kena masuk ni. Okey, habiskan session kita lagi 4 minit lagi nak habis kan. Kepada orang-orang di luar sana ataupun anak-anak muda di luar sana, kalau anda masih tercari-cari lagi peluang kerjaya, so this is the time untuk you create your own career. Jangan tunggu orang lain untuk bagi you kerja, you create your own career. You ada better future, you ada sebelum orang lain kawan-kawan you keluar universiti dia belum dapat ada income, you dah ada dapat income yang hebat dah kan. So percaya pada tak perlu ni. Sebenarnya dalam diri kita ni banyak benda-benda yang hebat yang kita tak keluarkan lagi kan. Yes, kita kena explore diri. So macam mana nak explore diri? Jumpa punya konsultan. Macam mana nak explore diri, macam mana nak dapat klien jerung-jerung, nanti boleh DM, boleh PM kan, kita punya team ni. Boleh join ni, sebelum habis ni, thank you to GAM, thank you to Marni, thank you to all the teams Malik Wealth yang selalu support, yang selalu kerjasama dengan kita kan, yang selalu support kita depan belakang, kiri kanan belakang kan, semua-semua tu. So without you all, kita pun akan terumbang-ambing jugalah. Semua dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita kena ada kerjasama. Betul tak? Yes, definitely. Okay. Thank you Marni for the time. Thank you Syah, thank you semua yang ikut kita punya yang join kita punya live hari ni. Okay. Yes, terima kasih banyak Kak Zura for your superb sharing and Sherry. Ada nak tambah last? Okay, saya nak tambah last lagi. Okay, terima kasih juga pada GAM, pada GAM lah yang menyediakan platform ni, nak memperkenalkan kita kepada semua-semua ni. Yelah, saya rasa ramai orang tak kenal lagi saya, so mungkin lepas ni ramai kenal kot. Okay, terima kasih pada GAM, pada Upline, pada AM, pada kawan-kawan Kak Zura, Fika, semua, Fizi, siapa lagi dalam, ramailah yang lagi yang hebat-hebat dalam Ariana yang yang hebat dalam kita punya ni. So you all boleh join kita orang ni sebab you all takkan rugi tau, sebabnya kita akan leader-leader si hebat dan kita dah ada platform yang betul-betul boleh menolong korang. Korang takkan ke seorang, kecuali korang yang menyerah kalah.
Kalau korang menyalahkan orang, kita orang tak boleh buat apa. Korang Betul. kena, korang kehendak korang tu sendiri tu kena kuat daripada apa yang kita orang sediakan. Kita orang hanya Yes. menolong. Sebab macam kalau saya nak fed up, lama dah saya fed up, tapi saya rasa masa aku dah pilih ni, saya teruskan je. Bukan senang juga mula-mula tapi okey lah. Ya betul, Champions Yes, Miracle. champion. Betul? Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Kak Zura dengan Sherry luangkan masa 1 jam dengan kami hari ini. So esok hope orang yang mendengar mendapat manfaat sebab kita bawakan orang yang berlainan, so lain-lain tips yang korang akan dapat. Dan esok kita because kita nak memperkenalkan kita punya consultant. So esok ada UTC Marlina, saja sebut nama dia tak tahu dia online ke tak. Marlina dengan Razif dan kalau Fizi. Sebab kita nak bagi laluan dekat game untuk next session kan. So kita combine cepat sikit. Okay. So thank you so much. Nanti jumpa lagi. Kita akan teruskan dengan buat live ni weekly. Tengoklah macam mana sambutan dan rasanya benda ni memang akan jadi normal baru kepada bidang ni. Betul tak? Betul? Okay. So Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat puasa esok. Siapa tu? Assalamualaikum. Bye. Bye. Thank you so much semua. Thank you semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana nak stop? Leave.